Okey, kita akan nak bermula sudah. Okey, selamat datang Ryan. Okey, jadi cikgu tak akan tunggu orang lain lagi. Cikgu akan mula sekarang. Siapa lewat kemudian nanti dia cuba tengok lagi YouTube, rekod YouTube yang cikgu buat lah. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang kuasa 2, punca kuasa 2. Okay, dalam bab 3 ini ada kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okay, jadi ini adalah sesuatu bab yang agak baru untuk anda dan cikgu garanti kamu belum lagi belajar dari dulu. Tapi dia mirip dengan perkara yang kamu pernah belajar dalam math dahulu. Okay? Jadi kita mula. Okay, jadi cikgu terus buka kepada muka surat muka surat 48 dalam buku teks kamu. Kamu boleh lihatlah muka surat 48 dalam buku teks kamu. Okay, jadi subtopis ini adalah 3.1 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi dekat sini kita kena tahu apa itu kuasa 2. Jadi dia mula dengan cerita yang sebeginilah. Kira-kira 2,500 tahun dahulu, sekumpulan ahli cendekiawan mencipta pola nombor berbentuk segi empat sama dengan menyusun batu-batu kecil dalam bilangan baris dan lajur yang sama. Adakah anda dapat menentukan pola segi empat sama yang berikutnya? Sebenarnya dia ini menggunakan konsep. Dia menggunakan konsep darab. Dan lebih tepat lagi dia menggunakan konsep luas. Macam inilah. Luas satu petak segi empat yang berukuran 1 unit. 1 unit, 1 unit. 1 unit darab 1 unit adalah sama dengan 1 unit persegi. Jadi persegi ini dengan kuasa 2 ini ada hubung kait. Okay, jadi cikgu terus lihat kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 49. Jadi kalau kita lihat dekat sini, hasil daripada aktiviti penerokaan didapati bahawa segi empat dengan panjang sisi 1 unit itu luasnya adalah 1. 2 unit itu 2 darab 2 kan adalah 4. 3 itu 3 darab 3 adalah 9. 4 darab 4 adalah 16. Murid kamu baca ini dahulu, cikgu ada sekejap. Okay, sorry ya. Cikgu ada hal sikit-sikit tadi. Okay, jadi di sini kita boleh nampak bahawa apabila kita cari luas bagi setiap panjang sisi yang berikut, dia adalah hasil darab dia sendiri. Macam 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. Jadi, misalnya segi 4 sama yang panjang 4 unit. Dia macam ni lah. 4 darab 4, 16 unit persegi. Jadi kita menyatakan bahawa kuasa 2 bagi 4 ialah 16. Kuasa 2 bagi 4 ditulis sebagai 4 kuasa 2. Okay, kuasa 2 itu adalah hurufnya lebih kecil, nombornya lebih kecil, berada dekat
kanan atas, sudut kanan atas. Jangan nanti anda apabila kamu tulis kuasa ini, dia sama besar seperti nombor depan tu. Jadi nanti siapa tahu itu adalah nombor kuasa 2. Jadi maka kita menuliskan 4 kuasa 2 sama dengan 16. Jadi 4 kuasa 2 itu disebut sebagai 4 kuasa 2. Ataupun kita pun boleh sebutkan dia kuasa 2 bagi 4. Kalau kita lihat dalam ruangan ini, tahukah anda kuasa 2 dalam bahasa English adalah square. Square dalam bahasa English pula bermakna segi 4 sama. Jadi sebenarnya dalam bahasa English kan kita lagi jelas apa itu kuasa 2 lah. Okay? Apa itu kuasa 2? Okay. Lepas tu kita lihat lagi yang bawah sini. Okay. Hasil daripada penerokaan 2, didapati bahawa hanya setengah bilangan kepingan kertas bersaiz 1 darab 1 unit yang dapat disusun membentuk sebuah segi 4 sama. Bilangan kepingan kertas yang dapat membentukkan segi 4 sama dalam aktiviti ini adalah 1, 4, 9, 16. Jadi maka nombor 1, 4, 9, 16 dikenali sebagai kuasa 2 sempurna. Macam mana katakan macam tu? Cikgu lukis dekat sini untuk kamu. Okay. Sebenarnya dia macam ni. Okay. Kalau kita biasanya kita katakan nombor biasa. Nombor. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu bagi contoh ni. Okay, lepas tu nombor kuasa 2. Okay, nombor kuasa 2 bagi 1 kuasa 2 adalah sama dengan 1. 2 kuasa 2 adalah sama dengan 4. Okay, 3 kuasa 2 adalah sama dengan 9. 4 kuasa 2 adalah sama dengan 16. 5 kuasa 2 adalah sama dengan 25. 6 kuasa 2 adalah sama dengan 36. Jadi sebenarnya nombor kuasa 2 ini kita boleh panggil dia sebagai nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Macam mana kita katakan yang macam tu? Kalau kita tulis nombor lah. Kita tulis nombor daripada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16. Jadi dalam senarai nombor ini yang berwarna biru ini, mana satu nombor adalah kuasa 2 sempurna? Mana satu nombor adalah kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna. Jadi dekat sini kita boleh nampak. Kalau kita banding dengan yang nombor kuasa 2 yang kita cari tadi kan. Jadi dekat sini kita tahu bahawa 1 adalah kuasa 2 sempurna, 4 adalah kuasa 2 sempurna, 9 adalah nombor kuasa 2 sempurna dan 16. Okay. Selain itu 2, 3, 5, 6, 7, 8 ini semua bukan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi murid-murid kan kalau kamu lihat dalam matematik ini macam semakin banyak istilah, semakin banyak nama yang kamu telah belajar dalam matematik. Hari ini kamu belajar nombor kuasa 2, punca kuasa 2 dan kamu nampak lagi belajar tentang kuasa 2 sempurna.
Apa itu kuasa 2 sempurna? Sebenarnya kuasa 2 sempurna ini dalam definisi yang cikgu buat, dia adalah apa? Dia adalah kuasa 2 daripada nombor bulat. Tahukah apa itu nombor bulat? Nombor bulat hanya 1, 2, 3, 4, 5. Dia tidak ada 0.1. Dia tidak, itu titik perpuluhan, itu nombor titik perpuluhan adalah integer kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 semua itu adalah dipanggil sebagai nombor bulat. Apabila kita kuasa 2 bagi nombor bulat itu, nombor kuasa 2 itu adalah kuasa 2 sempurna. Kalau kita lihat dari baras sinilah. Jadi harap anda semua dapat faham. Kalau tak faham, anda boleh tanya lagi apabila kamu buat latihan. Okay? Jadi lepas tu, bagaimana anda boleh menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna? Kita boleh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk menentukan sama ada suatu nombor itu adalah kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Bukan. Dalam kaedah ini, jika faktor perdana dapat dikumpul dalam 2 kumpulan yang sama, maka nombor itu ialah kuasa 2 sempurna. Dia menggunakan kaedah macam ni lah. 2 kumpulan. Okay? Tapi dekat sini cikgu ajar kamu menggunakan cara yang lebih mudah lah. Cikgu ajar kamu gunakan cara yang lebih mudah lagi. Okay? Macam mana cara yang lebih mudah? Kamu perlu ada calculator. Cikgu keluarkan kalkulator cikgu. Cikgu keluarkan kalkulator cikgu. Okey, ini kalkulator cikgu. Okey, jadi bagi murid yang belum lagi beli kalkulator kan, cikgu perkenalkan kamu beli kalkulator ini, Class Wish. Kamu boleh cari dalam mana? Dalam Shopee juga. Harganya adalah RM75. Kalau kamu belum belilah. Kalau sudah beli yang jenis yang lain tu, tak apalah. Tak apa. Okay. Okay, cikgu reset dahulu. Setiap kali guna kalkulator mesti reset. Okay, jadi cara kita di sini macam mana kita menentukan nombor 36 dengan 54 itu adalah nombor kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Cara yang paling senang adalah kita punca kuasa 2. Kita cari punca kuasa 2 bagi 36. Okay? Punca kuasa 2 dekat mana? Ini pattern dia. Ini pattern dia. Cikgu sorry ya. Ini key-lock dia. Supaya kamu tahu apa yang cikgu tekan. Okay, apabila cikgu tekan ni, lepas tu cikgu tekan 36. Okay. Lepas tu cikgu tengok jawapannya sama dengan 6. Nombor bulat kan? Murid? Nombor bulat. Jadi, bermaksudnya 36 ni ialah kuasa 2 sempurna. Ialah kuasa 2 sempurna. Okay, lepas tu kita tengok lagi. Kalau yang 54 ni, punca kuasa 2, 54. Sama dengan, kamu nampak dia adalah nombor bulat ke? Kalau kita lihat dekat sini, dia bukan nombor bulat. Jadi, maka 54 bukan kuasa 2 sempurna. Jadi ini adalah cara yang kita boleh guna. Kalkulator kita yang boleh gunakan untuk mencari apa? Mencari sama ada sesuatu nombor itu adalah kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Okey, ada satu lagi cara murid. Satu lagi cara macam mana? Dengan menggunakan cara yang macam ni lah. Cikgu tulis semula lah. Okey,
Misal katanya, sekarang saya cari semua nombor kuasa 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 8 kuasa 2, 9 kuasa 2, 100 kuasa 2. Cikgu henti dekat, bukan 100, sorry, bukan 100. 10 kuasa 2. Okey, jadi lepas dia kuasa 2, 1 adalah 1. 2 adalah 4. 3 kuasa 2 adalah 9. 4 kuasa 2 adalah 16. 5 kuasa 2 adalah 25. 6 kuasa 2 adalah 36. 7 kuasa 2 49. 8 kuasa 2, 8 darab 8, 64. 9 kuasa 2, 9 darab 9, 81. 10 darab 10, 100. Jadi dekat sini, cikgu guna ini untuk rujuk. Okey. Okey, jadi kita lihat dekat sini, 36. 36 ada tak? Ada kan? 36 ada dalam sini. Jadi 36 ini adalah kuasa 2 sempurna. Lepas tu 54. 54. Kalau kita lihat dekat sini, 54 macam dalam di antara ini kan? Tapi dia tidak ada dalam senarai ini kan? Jadi 54 ini bukan kuasa 2 sempurna. Jadi 54 ini bukan kuasa 2 sempurna. Jadi murid, ini adalah satu lagi cara untuk mengenal pasti selain daripada kamu menggunakan kaedah inilah. Kaedah apa? Kaedah pemfaktoran perdana. Okey? Jadi dekat sini kita tentukan sama ada setiap nombor berikut merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Kita cuba tentukan. Jadi cikgu keluarkan yang tadi itu. Sampai 100. 45 adalah nombor kuasa 2 sempurna? Bukan. 100 adalah ya. Okey, sebenarnya di dekat sini kita boleh sambung lagi. Cikgu just sambung saja untuk cari ya. 10 kuasa 2, 100. 11 kuasa 2, 121. Lepas tu apa lagi? 12 adalah 144. Adalah 169. Cikgu sudah hafal ni, 196. Lepas tu apa lagi? 225. Okey, ada lagi? Kalau tidak dapat, kita guna kalkulator sajalah. Macam 15 kuasa 2 tadi kan? 225 kan? 16 kuasa 2 adalah 256. Kita cuba cari lagi kalkulator. 17 kuasa 2 adalah 289. 289. Okey, lepas tu 18 kuasa 2 adalah 324. Lepas tu 20 kuasa 2 adalah 400. Okey. Jadi dekat sini saya simpan kalkulator dahulu. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat 214 ada dekat sini kan? Tidak kan? Jadi 214 ni bukan kuasa 2 sempurna. Okey, 324 adalah kuasa 2 sempurna? Ya. Ini adalah menggunakan, kalau kita menggunakan nombor kuasa 2 untuk tengoklah. Ini adalah menggunakan kaedah ini.
Okay, kalau kaedah kalkulator, tadi cikgu telah beritahu kan, macam mana gunakan kaedah kalkulator. Kita punca kuasa 2 bagi 45. Okay, tengok. Bukan nombor bulat kan, jadi dia bukan punca, dia bukan kuasa 2 sempurna. Nombor bulat kan, jadi 100 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okay, lepas tu kita cuba lagi 214. Tengok. Kalau kita tekan ya, dia adalah nombor berpuluhan kan, jadi dia bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okay, jadi lepas tu 324. Nombor bulat. Jadi dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okay. Jadi kita hari ini kita telah mengenali dengan nombor kuasa 2 sempurna lah. Okay. Okay, jadi lepas tu kita lihat lagi macam mana hubungan nombor kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Kita lihat dekat muka surat 51 inilah. Okay. Jadi kita boleh nampak bahawa tadi kita daripada nombor biasa kita cari nombor kuasa 2 kan. Jadi apabila kita punca nombor kuasa 2 tadi itu, dia akan jadi nombor asal balik. Jadi di sini adalah konsep dia. Kuasa 2, 6 kuasa 2, 36. 36 punca kuasa 2 akan jadi 6. Jadi ini akan dibaca sebagai punca kuasa 2 bagi 36. Punca kuasa 2 bagi 36 adalah sama dengan 6. 6 kuasa 2 adalah sama dengan 36. Jadi ini adalah hubungan antara kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Dan kita boleh hafal punya ini. Hafal macam mana? Hafal seperti yang cikgu buat tadi lah. Ini okay, kamu boleh hafal. Hafal sipil, itu memang macam hafal sipil lah murid. Okay. Jadi dekat sini soalan dia akan minta lah. Lengkapkan setiap yang berikut. Tengok, ini sudah bagi. Kalau ini sudah bagi macam ni, senang saja, just ikut saja kan. Jadi sekarang cikgu cuba buat latihan ini. Cikgu cuba buat latihan ni. Okay, cikgu cuba buat latihannya. Buat dia sebagai contoh untuk kamu. Supaya kamu boleh faham. Okay. Itu guna tak perlulah, just lekat saja. Cikgu guna yang bawah sini sajalah. Cikgu besarkan dia lagi. Okay. Okay. Jadi dekat sini kita lihat saling dan lengkapkan setiap yang berikut. Saling dan lengkapkan setiap yang berikut. Jadi 5 darab 5 adalah 25 ataupun 5 kuasa 2 adalah sama dengan 25. Cikgu tulislah. Okay, sebenarnya ini sorry ya. Sebenarnya ini dia adalah sebenarnya ini dia adalah sama dengan 5 kuasa 2. Dia adalah sama dengan 5 kuasa 2. Macam juga dengan inilah, ini sama dengan 8 kuasa 2. Okay. Jadi punca kuasa 25. 25 adalah dapatan daripada 5 darab 5. Jadi 5 darab dengan 5. Jadi selepas punca kuasa 2 ini, dia akan jadi 5. Macam ini saja murid. Sangat mudah. Okay. Kalau untuk yang soalan yang ini, just isi saja. 64 adalah hasil daripada 8 darab dengan 8. Jadi
Jawapannya sama dengan 8. Okey. Dan 576 adalah hasil apa? Hasil 24 kuasa 2. Kuasa 2. Jadi jawapannya adalah 24. Jadi ini adalah cara untuk selesaikan untuk bahagian ni lah. Okey. Okey, lepas tu bagaimana anda menentukan kuasa 2 bagi suatu nombor? Kalau kita cari dengan tanpa guna kalkulator, kita darab lah kelas. Kita darab. Okey. Kalau kita cari dengan menggunakan kalkulator, cikgu keluarkan kalkulator cikgu kali. Kalau keluarkan, jadi macam mana? 43 kuasa 2. 189. Kalau yang ini macam mana? Kamu mesti tekan dengan betul kalkulator. Kita belum ada sekolah lagi, itu yang cikgu risau. Macam mana nak ajar kamu tekan kalkulator lagi? 7. Okay. 13. Lepas tu ke belakang, kurungankan dia kuasa 2. Sama dengan 49 per 169. Okay, untuk yang ini 2.96 kuasa 2. Sama dengan kalau ini dalam pecahan kan, saya nak jadikan dia titik puluhan. Tekan kalkulator ini saja. Okey, jadi dia akan sama dengan 8.761. Okey, jadi ini adalah cara menggunakan kalkulator lah. Okey, cara menggunakan kalkulator. Dan apa yang cikgu nak buat hari ini, cikgu tidak nak ajar terlampau banyak. Cikgu hari ini hanya ajar tentang kuasa 2 dahulu dan suruh kamu buat latihan tentang kuasa 2 dahulu. Okay. Jadi kamu lihat kepada buku kerja kamu, lihat kepada buku 1. Latihan yang minggu lepas tu, yang hari itu, hari Selasa itu adalah buku 2. Jadi kamu lihat buku 1. Buku 1 muka surat 14. Muka surat 14. Okay. Jadi cikgu hanya nak kamu buat muka surat 14 sahaja. Okay. Jadi macam mana nak cari yang ini? Okay. Kamu yang cara yang ini kamu jangan guna kalkulator, kamu gunakan kaedah macam ni. Darab. Okey, boleh? Kamu gunakan kaedah yang seperti ini, darab. Okey, lepas tu soalan 4 hingga 6 macam mana? Okey, kamu cubalah, kamu tengok 13 kuasa 2 adalah sama dengan 164 ke? Ataupun kamu guna kalkulator untuk tentukan ataupun tidak. Kamu tulis betul ke salah. Kamu pilih sama ada kan dia betul ke salah. Okey, kamu cuba. Lepas tu yang ini soalan 7 hingga 9 ni juga sama dengan soalan 1 hingga 3 tadi. Kita darab. Kita menggunakan kaedah darab macam contoh 3. Okey, macam contoh 3. Lepas tu untuk soalan yang 10 hingga 13 kamu boleh guna kalkulator. Cikgu nak tanya, kamu ada kalkulator saintifik kah? Ada tak? Okay. Kalau tak ada, kalau keluarga kamu ada abang kakak kan, kamu pinjam dari mereka dahululah. Kerana cikgu pun faham sekarang memang susah untuk nak keluar untuk belilah. Okay. Tak apa. Nanti bila buka kembali sekolah, koperasi sekolah ada jual kalkulator. Masa itu kamu masih boleh beli. Jadi kalau untuk sesiapa untuk bahagian ini, kalau kamu tidak ada kalkulator, kamu cuba buat dengan cara darab dahulu. Kamu cuba buat dengan cara
darab dahulu. Okay? Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi selamat mencuba soalan dalam muka surat 14. Semua muka surat 14. Okay? Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih kehadiran anda. Okay? Jadi ada apa-apa masalah dan soalan anda? Okay. Kalau tidak ada, anda boleh tinggalkan sekarang. Kamu boleh keluar sekarang. Terima kasih.